Okay, hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Cerita kita ada rancangan baru lah, kita nak tambah dalam kita punya channel. So dalam rancangan Jejaka hari ini. Okay, Jejaka hari ini. Okay, hari ini kita ada Jejaka bersama kita hari ini. Kita perkenalkan diri dulu tuan. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Nama saya Haziq Izzuddin bin Bahari. Jawatan di Bulan Sabit Merah ni adalah sebagai komandan unit yang mana saya menjaga unit untuk VAD 44 Shah Alam lah. Okay, so kita ada kat sini dalam 4-5 soalan. Jadi kita akan tanya untuk info viewers YouTube channel cerita kita. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Boleh tak tuan terangkan sedikit mengenai latar belakang sukarelawan Bulan Sabit Merah ni? So, Bulan Sabit Merah Malaysia ni ditubuhkan pada tahun 1948. So tahun 1948 tu daripada zaman sebelum Merdeka lagi lah. Lama. Ya, betul. Bulan Sabit Merah Malaysia ni buat masa ni dan pada sekarang ni dipengerusikan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Puteri Intan Syafinas. Kita di Bulan Sabit Merah Malaysia ni ada pekerja tetap dan ada juga sukarelawan lah. So kami sendiri nak tahu juga apa yang sukarelawan Bulan Sabit Merah ni buat. Okay, adakah dari segi bagi bantuan first aid ataupun macam mana? Tugas sukarelawan Bulan Sabit Merah Malaysia ni bergantung kepada keperluan yang diperlukan lah, sebab kita mengikut kepada 7 prinsip yang ditetapkan ataupun yang diteraskan dalam Bulan Sabit Merah lah. Sebagai contoh, kita akan mengikut daripada tugasan yang diberikan oleh pihak atasan daripada pihak kebangsaan, kemudian akan disalurkan kepada pihak negeri dan pihak negeri akan salurkan kepada pihak daerah dan kemudian akan teruskan kepada unit-unit yang boleh membantulah. So salah satu bantuan yang kita berikan seperti sebagai contoh sebelum ni, kalau kita tahulah isu yang sebelum ni yang kita tahu berkenaan dengan COVID-19. Okay. So start waktu COVID melanda pada 2020. Pada 2020 bulan 3 tu kita dah start deploy ahli-ahli sukarelawan ni untuk bantu. Daripada segi bantuan untuk buat, waktu tu kita starting, kita pun first benda tu pandemik ni berlaku dalam negara. Betul. So benda tu kita bagi bantuan sebagai kita ada buat untuk face shield, buat bantuan face shield, kita ada bagi bantuan kemanusiaan, bantuan bencana dan juga banyak juga bantuan-bantuan yang lain. Mana latest isu paling ni latest lah, isu yang paling terkini yang kita ada buat adalah untuk misi bantuan banjir. Tak serta ibu lagi ada masih ada lagi yang bantuan yang kita berikan. Dan untuk bantuan banjir, unit saya terlibat dalam menjaga pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Alam Megah 3 Shah Alam. Kita deploy bantuan daripada JKM. Kita juga membantu Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga lainlah NAKMA, Nino dan sebagainya lah. Bantuan yang kita berikan dekat situ salah satunya kita bagi bantuan untuk first aid. Kalau kata sebab waktu pemindahan tu kita tahu ada kadang setengah orang dia punya perut ke apa tak boleh menerima perubahan semasa, so tiba-tiba akan berlaku sakit perut, diarrhea dan sebagainya. So bantuan-bantuan tu kita ada berikan. Macam tu pun ada? Ya, kita ada buat juga bantuan-bantuan macam tu. Jadi yang macam apa pernah tahu ataupun apa tak pernah tahu lagi, macam dulu zaman sekolah pun kita ada kelab Bulan Sabit Merah, kita ada kadet polis, KRS dan sebagainya. So sekarang ni tugas Encik Haziq itu ni adalah yang betul the real Bulan Sabit Merah. Macam yang kita dah explain tadi, macam ni lah tugas seorang sukarelawan lah. Kita kata macam tu. Okay, so nak tahu jugalah, nak jadi sukarelawan ni bukan semua orang rajin-rajin lah. Sebab ada orang kadang nak duduk rumah, nak relax-relax kan, tak mau buat apa-apa. So nak jadikan diri ni sebagai sukarelawan ni, mana main rasa dia punya nak jadi sukarelawan tu? Adakah terikut dengan kawan-kawan ke, pengaruh rakan sebaya ke, ataupun tak sebaya ke, macam mana? Saya start pada tahun 2012. Saya start daripada 2012, betul. Umur dah berapa dah ni? Umur saya sekarang dah 28 tahun. So daripada 2012 betul-betul saya lepas habis sekolah lah. Waktu sekolah tu saya memang tak berminat pun dengan Bulan Sabit Merah Malaysia ni, sebab waktu sekolah kita tak di-expose. Betul, sebab apa yang Bulan Sabit Merah ni buat dan sebagainya kan. Diperkenalkan lah dengan sukarelawan ni daripada sahabat saya. Waktu mula-mula kita dengar macam apa benda ni kan, betul. Sebab kita tahu Bulan Sabit Merah dulu macam mana. Waktu tu dia bagi tahu dan kita kita try tengok masuk. Waktu tu saya masih ingat lagi first tugasan saya ataupun first duty saya sebagai seorang sukarelawan adalah menjadi first aider.
First aider di Sekolah Kebangsaan Tamil dekat Shah Alam. Yang mana kita bagi bantuan sebab waktu tu ada kerajaan yang dilakukan dekat situ. So kita jadi sebagai bantuan lah, kalau kata kita jadi kecederaan kecil dan sebagainya, kita akan bagi bantuan cemas awal lah. Kita bagi bantuan macam ni dekat orang, dan dalam pada masa yang sama, bila kita buat kebaikan akan ada hikmah atau ada nilai untuk kita satu hari nanti. Betul. So daripada situ betul kita ada perasaan ingin membantu dekat orang. Kita jadi macam sebenarnya menarik bila kita membantu orang dan sebagainya ni. So daripada situlah sehingga ke hari ini saya masih lagi bersama dengan Bulan Sabit Merah Malaysia ni. Alhamdulillah. Itulah orang kata hidup kita ni kita nak ada manfaat untuk orang lain, macam dengan family, kawan-kawan ataupun orang sekeliling kita lah. Kalau boleh kita nak ada manfaat lah ke orang lain kan, moga memudahkan masing-masing punya kehidupan. Macam tugas ni, macam orang kata tugas yang mulia, tak semestinya kita kena jadi polis ke ataupun superhero ke apa-apa. Jadi macam time zaman sekolah kita pilih Bulan Sabit Merah sebab apa? Sebab tak ada aktiviti kadang-kadang kan. Orang kita nak ubah pandangan masyarakat sekarang ni. Orang kata Bulan Sabit Merah lah, tak ada apa sangat pun. So sekarang ni kita dah facing dengan betul-betul punya organisasi Bulan Sabit Merah, and korang boleh dengar and faham macam mana Tuan Haziq dah cerita tugas-tugas dia yang memang perlukan komitmen lah untuk kita nak buat baik dengan orang kan. Kita nak tolong orang sama kita. Kadang-kadang kita buat baik ni jelah orang kata ada orang yang menghargai, ada orang tak menghargai, tapi di sini yang rasa puas dengan apa yang kita buat lah. Boleh teruskan dengan next question ke ataupun terus sekarang kita teruskan. Berapa ramaikah sukarelawan lah dalam unit Tuan sekarang ni? Untuk ahli saya setakat ni daripada tahun 2012 daripada saya masuk sehingga ke hari ini, total jumlah ahli yang kita ada adalah 73 orang daripada macam-macam industri, daripada macam-macam bidang. Ada student, ada yang kerja government, ada yang kerja swasta, macam-macam kerja ada. Tapi daripada segi minat dia orang itulah yang memupuk dia orang untuk still join dengan apa yang kita buat ni. Maksudnya umur tu tak ada beza lah, umur pun daripada unit saya sendiri yang paling tua lah yang saya boleh bagi tahu ada dalam umur 40 lebih lah, dah nak ke 50-an pun masih ada lagi berbakti untuk sukarelawan. Itulah orang kata apa, nak buat baik ni tak perlu tunggu umur muda umur tua ke dah bau tanah ke sebagainya, kita tak boleh nak ni. So siapa-siapa nak buat baik, selagi ada peluang untuk nak buat baik, orang kata apa, boleh buat lah. Soalan yang terakhir lah kita kot untuk temu bual kita kali ni. Apa nasihat Tuan Haziq lah kepada masyarakat ataupun individu yang nak ceburi bidang sukarelawan ni, and macam mana Tuan, kalau saya berminat kan, macam mana saya nak terjerumus dalam bidang kebaikan ni? Orang kata macam tu. Sebenarnya kalau kata untuk organisasi sukarelawan ni terlalu banyak, tetapi andai kata ada minat ataupun mana-mana yang melihatnya ataupun mana yang dengar kita punya temubual kita ni, boleh melalui Facebook kita, ataupun boleh terus kepada VAD kita, boleh pergi ke Instagram kita mrc.44 mrc.vad.44. Tapi kalau kata anda kata nak direct contact WhatsApp kepada saya pun boleh, tak ada masalah. So nanti saya akan bagi saya punya nombor telefon ada sekali nanti. Kita akan letak kita punya nombor telefon. So kalau kata ada apa-apa pertanyaan ataupun apa-apa sahaja perkara yang mungkin nak ditanyakan ataupun mungkin nak minta apa-apa bantuan sukarelawan yang diperlukan ke apa, boleh direct WhatsApp kepada saya sendiri. So link Facebook, Instagram kita akan letak dekat description lah. Betul. So ada apa lagi Tuan Haziq untuk temu bual kita hari ni? Daripada saya, sukarelawan ni sebenarnya datang daripada minat diri sendiri, daripada diri sendiri. Bila kita buat sukarelawan ni, bila kita bantu orang, kita tengok kesusahan orang, bila kita dapat bantu kesusahan itu. Saya bagi contoh misi yang baru ni lah, saya pergi ke Shah Alam baru-baru ni, kita tengok memang ramai orang susah, orang yang memerlukan bantuan sebab barang-barang diorang semua hancur dan sebagainya. Betul. Bila diorang terima bantuan tu daripada kita yang memberikan bantuan tu, kita nampak keceriaan muka diorang apa semua tu, itu yang membuatkan saya lah, itu pada saya membuatkan saya rasa okey, saya dah jalankan amanat dan tanggungjawab saya, dan benda ni lah yang membuatkan saya sentiasa rasa nak memberikan bantuan pada orang. Sebab kita susah, nanti satu hari mungkin dengan kebaikan yang kita lakukan ni mungkin ada juga hikmah yang akan kita dapat. Bukan orang yang sama akan balas jasa baik kita, kadang orang lain orang cakap mungkin orang kata apa, rezeki bantuan ni datang macam-macam arah kan. Orang kata kita just keep doing good things macam tu, macam mana kita buat sekarang ni kan. Kita nak cuba kongsi bagi viewers faham apa maksud and apa tugas-tugas sukarelawan ni dengan topik kita hari ni. So saya rasa sedikit sebanyak benda ni bagi orang kata apa, dapat tukar perspektif orang kat
sukarelawan ni lah kan, bagi orang kan ada orang minat tapi tak tahu nak buat kat mana. Tu yang penting tu. Untuk detail selanjut nanti boleh terus tanyakan kepada saya ataupun kat ruangan komen bawah. Korang ada nak tanya apa pun korang komen je kat bawah. So saya rasa tu je dulu untuk temu bual kita untuk hari ni. Saya rasa benda ni bagus lah kan. Nanti mana tahu ada siapa-siapa kat luar sana yang rasa nak join juga temu bual yang macam ni, yang boleh bagi manfaat, sama ada informatif punya style ke, kita nak kongsi apa yang korang buat ke apa sebagainya, tak ada masalah. Just Roger saya sendiri Izul untuk YouTube channel ni komen ke apa atau sebagainya, nanti kita akan adjust balik lah macam mana kita dah buat sekarang ni. Terima kasih untuk Tuan Haziq. Saya rasa tu je dulu kita ending video ni. Moga stay safe semua, everything semua okey, insyaAllah. Apa-apa nanti kita jumpa on the next video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Assalamualaikum. Bye.